Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Apa khabar? Harapnya semua penonton kita sihat-sihat sahaja. Hari ini hari Rabu, 26 Oktober 2022. Hari ini bertemankan saya Uyaina dan juga Fatin. Lamanya tak bersama ya. Okey, apa pun kami percaya yang mana ada lagi dalam kalangan penonton masih lagi berada di kampung. Wah, masih ya? Masih, kerana hari ini adalah hari terakhir cuti persekolahan. Kami harapkan yang mana berada di kampung tu kembali dengan semangat baru seperti mana semangat yang Yana bawa kembali ke Wanita hari ini. Bawa Khalid bercuti ke mana-mana ke? Penang baru balik semalam. Macam mana keadaan trafik? Okey, sangat okey. Saya rasa mungkin dah masa kita seminggu sebelumnya ada cuti yang panjang juga, mungkin ada yang dah pulang. Jadinya pulang secara berperingkat. Terima kasih jugalah, jalan sangat-sangat lengang. Kalau hari ini hari terakhir bercuti, mungkin ramai saya yang risau juga. Sedang merancang perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Jadi rancang betul-betul, pastikan kenderaan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Lepas tu isi minyak cukup-cukup, cek tayar dan sebagainya. Selamat pulang ke rumah masing-masing. Amin, insya-Allah. Dan hari ini pastinya hari baru, kami akan bawakan perkongsian-perkongsian yang menjadi perhatian Yana, terutamanya ini membabitkan wanita. Ini wanita hebat ni. Wanita hebat yang sangat-sangat membanggakan kita lah. Betul. Kami nak ucapkan tahniah kepada Qariah Malaysia, Sofizah Musin yang berusia 33 tahun yang mana telah pun dinobatkan sebagai Johan pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA yang ke-62 Isnin lalu. Ya, dan tahniah kita ucapkan kepada ibu dua orang anak ini. Menurut beliau kan ada selain daripada beliau kecapi kejayaan ini, sebenarnya banyak cabaran sebelum bergelar juara kerana peti suara beliau pecah dan beliau merupakan guru geografi di Petaling Jaya. Lepas tu yang menariknya juga cara beliau berlatih adalah ketika memandu dalam kereta, memanfaatkan masa yang terluang tu untuk memperbaiki bacaan, untuk memperhalusi bacaan sehingga dinobatkan sebagai Johan. Tahniah sekali lagi kami ucapkan dan semoga menjadi inspirasi kepada ramai lagi wanita-wanita di luar sana, khususnya kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang menghafaz Al-Quran. Ya, tahniah sekali lagi Puan Sofizah. Baik, itu berkenaan dengan sesuatu yang membanggakan dan hari ini kami kembali untuk berkongsi ini informasi yang mana saya kira memang sangat-sangat penting. Terutamanya untuk kaum wanita, terutamanya untuk ibu-ibu kita, Yana. Betul. Seperti mana yang mungkin anda semua dah ketahui sebab saya dan Faharin semalam pun dah wawarkan tentang topik kita pada hari ini, iaitu kenapa wanita kerap menjadi mangsa scam. Adakah anda yang sedang menonton sekarang ini pernah mengalami situasi-situasi ditipu, di scam dan sebagainya? Mungkin nak kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 ataupun di laman Instagram kami WHI TV3. Kongsikan sahaja. Tapi Fatin, sebelum kita ke topik pada hari ini, kita nak kongsikan kompilasi TikTok berkenaan dengan topik kita. Jom kita saksikan. Suka hati bagi duduk dekat jantan. Seorang perempuan kerugian 100,000 lebih akibat love scam. Kenapa perempuan selalu jadi mangsa love scam? Mudah terjadi dekat wanita yang ada masalah relationship, hubungan dengan pasangan. Lagi satu, perempuan, kau cepat cair kan? Bila lelaki puji kau sikit, kau cair. Lepas tu bila dia minta duit, kau senang je bagi. Lagi satu, perempuan ni makhluk yang cepat kesian. Siasatlah dulu. Jadi, janganlah suka hati nak layan orang yang kita tak kenal di media sosial. Mesej ini dibawa oleh Polis Diraja Malaysia. Stay alert, be smart. Korang ada layan sesiapa tak? Jangan jadi mangsa scam online. Jom ekspos saja cara untuk elakkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan online. Ekspos yakin korang semua mesti pernah dapat SMS daripada government, betul? So korang boleh semak dekat website ni. Korang tekan link tersebut. Mula-mula, korang boleh masukkan nombor akaun bank ataupun korang boleh pilih daripada antara ketiga ni, iaitu akaun bank, nombor telefon dan juga kad pengenalan.
Dan korang masukkan captcha yang ada di tepi sini dan seterusnya korang boleh semak maklumat. Okey? Fatih, kalau kita ikutkan kan, dulu mungkin cara scam ataupun penipuan tu berbeza, tapi sekarang ni dengan teknologi yang ada, cara penipuan ataupun scam ni juga orang kata agak advance juga. Selain daripada Macau scam, love scam, skim cepat kaya, pelaburan dan sebagainya. Dan ada juga penipuan yang pernah dengar tak pasal pekerjaan. Cakap dapat kerja ini tetapi bawa ke negara lain dan dijadikan sebagai sesuatu yang lain pula. Banyaklah sebenarnya kalau kita ada alternatif untuk kita menjadi lebih baik. Mereka ini yang tidak bertanggungjawab ini pun ada juga mereka punya strategi ataupun taktikal mereka lah. Ni saya nak tanya Fatin. Fatin sendiri pernah ataupun tidak di scam? Pernah ya nak. Tapi okey, saya rasa ini rata-rata pun pernah tahu juga yang mana menggunakan nama kenalan kita ataupun konteks dalam kita punya handphone kan. Tapi dia silap sebab apa, yang digunakan nama tu orang yang saya rapat. Dan dia punya mesej kat situ dia nak pinjam sejumlah wang. So saya macam betul ke? So saya macam ambil masa dulu untuk berfikir, saya ni scam ni. Dan ini juga yang viral di TikTok. Betul. Saya ada baca ramai sebenarnya yang dah pernah kena. Dan baru sahaja semalam kawan saya bagi tahu maknya kena tipu apa tahu. Ada orang datang ke rumah ala-ala COD, cash on delivery. Dia berlakon menjadi orang yang membuat delivery tersebut. Lepas tu dia kata barang dah sampai jadi kena bayar sekarang. Tapi maknya ni tadi tak ada order apa-apa pun barang. Tapi kenalah bayar sebab dia kata barang dah sampai, tak boleh buat saya macam ni kak. Dia buat ugutan-ugutan yang sebegitu. Jadi apabila dah dibayar, buka parcel tersebut, lah bukan siapa-siapa dalam rumah tu punya pun. Jadi itu antara penipuan yang sedang berleluasa sekarang ni. Jadi kepada anda, khususnya kepada ibu bapa kita yang dah lebih berusia, yang mungkin lebih mudah untuk ditipu, perlu lebih berhati-hati. Betul. Dan hari ini kami akan kongsikan bagaimana agaknya untuk kita tidak menjadi salah seorang mangsa scam, tak kiralah love scam, pelaburan dan sebagainya. Kejap lagi kita akan panjangkan soalan-soalan dan juga tips bagaimana untuk kita selamatkan diri kita. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kes penipuan dalam talian bukan lagi satu isu yang baharu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Polis Diraja Malaysia, PDRM, kebanyakan mangsa kes penipuan dalam talian ini terdiri daripada golongan wanita dan mencatatkan peningkatan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Rekod PDRM menunjukkan 55% mangsa penipuan adalah wanita berbanding lelaki sebanyak 45%. Berdasarkan laporan, jenis penipuan dalam talian adalah seperti love scam, pinjaman wang tidak wujud, pelaburan wang dan Macau scam. Antara kes yang sering menjerat golongan wanita yang menjadi mangsa love scam adalah terdiri daripada wanita yang kesunyian dan mudah terpengaruh dengan sindiket. Manakala golongan yang terlampau obses untuk membeli barangan dalam talian pula sering menjadi mangsa dalam penipuan dan pelaburan wang. Rata-rata pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh pihak berkuasa bagi membantu mengurangkan isu ini. Namun, masih ada yang tidak peka dan tidak mempunyai pengetahuan tentang scammer ini. Fatin, kalau berdasarkan laporan tadi, dikatakan 55% mangsa adalah wanita dan 45% adalah lelaki. Jadi persoalannya, kenapa wanita ni sangat mudah dijadikan mangsa? Itu sebenarnya yang kita nak bawakan hari ini. Kenapa, apa faktornya dan bagaimana untuk kita mengatasi, mengelak daripada berlakunya scam ini kepada ahli keluarga kita. Dan kita hari ini bersama dengan dua tetamu hebat kita di studio. Yang pertamanya di hujung sana, kita bersama dengan Cik Mahmud Jumaat, Peguam Bela dan Peguam Cara Khidmat Guam. Apa khabar Cik Mahmud? Alhamdulillah, baik. Apa khabar Fatih? Alhamdulillah. Ya, Yana nak perkenalkan? Itulah, saya risau kalau saya perkenalkan nanti orang tertanya-tanya adakah ini scammer ataupun sebenarnya penganalisis jenayah. Kita bersama dengan Tapi Uyai, I dah cuba Uyai. I dah cuba. Cuba apa tu? Itulah, cuba scam. Love scam. Kita bersama dengan Encik Kamal Afendi Hashim. Tuan Kamal, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Wah, rupanya ada sketch di depan tu lah tadi. Tadi kan macam ni kan, dia bila macam ni tu pakai suara dalam kan.
Fatin. Ya. Itulah. Bagi Fatin pun dah terjawab. Mungkin kepercayaan tu tinggi. Ini sebenarnya mungkin yang kita nak kongsikan hari ini kan. Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Kamal terlebih dahulu. Kenapa agaknya kan kalau kita cakap tadi 55% adalah wanita dan 45% adalah lelaki. Sikit saja jurang itu. Tapi mengapa sebenarnya wanita selain daripada kelemahan yang ada pada wanita ni? Minta maaf, nombor satu minta maaf. Kita cakap ni bukan mengatakan wanita tu ramai jadi mangsa tu tujuan memalukan, tidak. Tetapi kita nak didik ramai supaya jangan jadi mangsa. Itu nombor satu lah. Okey, kalau saya tanya sama ada jenayah seksual, jenayah harta benda atau jenayah komersial, ramai wanita yang terlibat. Satu. Kenapa? Saya ikut pegang daripada Q tu lah. W-A-N-I-T-A. Okey, wanita. Fakta nombor satu. W. Wang. Siapa paling banyak duit? Engkau kan tak boleh termerang. Kita orang semua, kita orang tu macam penjenayah pula. Kita orang tahu wanita lebih banyak duit daripada lelaki. Oh ya? Pandai menyimpan. Saya tahu sebab apa. Sokong. Sebab your money is my money. My money is my money. Itulah masalahnya. Jadi nombor satu, W. Faktanya, wanita lebih banyak duit daripada lelaki. Entah dalam gobok pun boleh ada duit. Kadang-kadang nak beli. Celah kopi pun ada duit. Ini wanita. Lelaki tak. So, kerana banyak duit, jadi risiko untuk menjadi mangsa lebih tinggi. Kemudian, kita ada A. Advokasi. Kementerian Wanita misalnya, pihak Commercial Crime Bukit Aman misalnya, dia banyak buat acara. Semalam pun kawan saya di Ampang, ASP Azari, ketua komersial, dan OCPD dia, Tuan Farouk, ACP Farouk. Kita berbincang macam mana nak buat untuk publiknya, macam mana nak lebih bagus. Jadi bukan program bila ada bermusim. Dia buat berterusan. Jadi yang datang kempen-kempen ni selalu, boleh perempuan, lelaki ni kurang masa. Jadi akhirnya wanita terdidik. Bila dia terdidik, apabila dia menjadi mangsa, dia datang buat report. Bila datang buat report, stat tu menunjukkan lebih ramai wanita. So jangan anggap wanita misalnya diperbodoh, minta maaf ya. Sebenarnya tidak. Mereka lebih cerdik. Sebab tu dia datang cari suaka undang-undang untuk punishment kepada Jadi sebenarnya lelaki pun ditipu tetapi tak ada statistik. Tak ada. Kita malulah nak report benda kecil-kecil 10-20 ribu. Perempuan 29 juta kau. Jelas. Okey, N. Natural selection. Dalam mana-mana keadaan untuk pembuli, saya kata pembuli sini, kita main cari wanita. Pasal apa you nak pergi buli lelaki? Kalau you scam mabuk ni belum tentu lagi kan. Entah dia maki je kan. Muka memang muka masjid. Tapi kalau dia maki, berangin. Kalau perempuan, natural selection. Dia kata takkan batas, takkan apa. Ya. So, these are historical fact pun tunjuk pada situ. Baiklah, jenayah scam yang pertama berlaku, mangsanya Siti Hawa. Okey, perhatikan di situ. Etymologi kita. Hawa, kalau kau makan buah tu, garanti duduk sampai bila-bila kekal. Makan Hawa, makan. Dia tak pergi kat Adam. Kalau Adam tu, bro, makan. Tak laku. Tapi, so senjata untuk menewaskan pertahanan wanita ialah kata-kata. Okey, kita cuba. Cuba je. Kat rumah pun boleh cuba. Okey. Mod, AWAK bunyi. AWAK. Awak. Okey. AWAK titik bunyinya. Awak. Dah. Yang kat rumah tu pun awak. Jadi cerita dia, mana datang dot tu punya value. Kau ada pergi sekolah ke? Aduh. Dua-dua sama je kan? Cuba buat kat Cik Mahmud pula. AWAK titik. AWAK titik bunyi apa? Awak je kan? Segan nak Kita je. Diction je dikira kan. So kita cakap pasal N, natural selection tadi. So perempuan banyak duit. So apa dia buat? Cari. Ada dua peringkat tapi. Satu peringkat yang baru memasuki alam dewasa, yang baru masuk EU and all that. Ini kacang lah. Kacang. Ini juga pelaburan sebab motif dia, saya nak tolong mak bapak. Tak mau bebankan dengan kewangan. Tak apalah saya masuk skim ni lah. See? Affiliate dengan tu lah, dengan ni apa semua. Bohong je. Kan? Kemudian satu lagi yang di hujung-hujung tu. Yang dekat nak bersara, yang banyak duit. Yang peringkat ketiga tu yang kesunyian lah. Lonely and lonesome adalah dua perkara berbeza. Lonely ni kesunyian, tapi lonesome ni sunyi yang sunyi. Kalau Lone Ranger? Lone Ranger macam saya. Lone Ranger je. Okay, and then kita dah WAN dah sudah. Clear? Settle. Kemudian kita ada I. Okay.
Dah lupa tanya Mahmud. Tak adalah. Okey. Kemudian kita ada beberapa perkara yang lain, misalnya image. Okey. Bagi seorang wanita, kebanyakan minta maaf tok nenek ya, okey. Tapi cakap image adalah segalanya. Kita nak berpakaian begitu, kita nak ni because subliminal messaging dalam iklan ya. Yang ini perfect namanya. Symmetry itu perfect. Imperfection itu tak perfect. Jadi bila rasa insecure and all that, banyak perkara yang kita nak lengkapkan termasuk dalam kehidupan seharian. Okey. Tidak ada pelengkap di situ. Saya nak cari khalifah gini. Ini yang kena scam dalam laman temu jodoh Islamik. Okey. Ada guna ni platform tu, dia kena scam, perempuan ni kena kereta, rumah semua loan pakai nama dia. Akhirnya dia tak dapat apa-apa. Right? Tapi image yang keluar kat situ tu, saya adalah khalifah yang akan membimbing you ke syurga. Dia tak ujung tu tak sambung syurga dunia. Okay? So, jadi macam itu then. And then T, teknik. Teknik yang digunakan pelbagai. Authority misalnya kan. Saya daripada bila cakap tone tu lah. Apa ni? Kecil tu. Kamal lah awal tadi tu. Saya tadi guna teknik yang ketiga. Yang persuasif kan. Dia ada berapa banyak teknik sebenarnya? Banyak. Kita sambung teknik lah. So macam tadi kan. Padahal kalau orang panggil dia nama biasa lain, tapi kalau kita guna tone rendah, suara perut Suara perut Uyai. Nampak? Dia kata kan. Cuba panggil nama biasa Uyai, tak laku. Marah dia. But the tone. The chord yang strike. Okay, kalau you guna note C is very universally kita accept lah. Bagus saja. Okay? So teknik yang digunakan persuasif, ada tekanan, ada. Jangan ni kalau siapa-siapa ini saya akan ini. Okay? Macam ni dia pancing lah. Beli satu dapat 3. Kan. Jadi akhir sekali tadi kita cakap pasal satu lagi iaitu awareness. Okey. This A yang terakhir ini sangat-sangat penting kan? Sebab kita sering menyangka orang lain je boleh jadi mangsa. Fatin sangka Uyaya akan jadi Yana akan jadi mangsa kan, Yana sangka Fatin akan jadi mangsa. Rupa orang lain jadi mangsa kan, Sweety jadi mangsa kata. So ini perkara-perkara yang kita kena faham dalam tu. But again dalam konteks wanita lebih banyak wang, wanita tahu bagaimana untuk membahagikan masanya. Okay, kalau tak ada masa macam mana dia nak gini? Tak tahu sambil masak kuih tiaw ke, basuh baju sebelah kan. So these are the fact yang ada. Baik. So kita dah faham dah abbreviation wanita itu sendiri yang menerangkan kenapa wanita kebanyakannya menjadi mangsa scam. Tapi kan Cik Mahmud, kalau boleh kongsikan juga, kalau kita ni wanita ni dah tersedar, kita dah tahu kita ditipu. Okey, ni belum lagi bercerita macam mana nak mengelakkan ditipu, tetapi kalau kita sudah ditipu, apa langkah-langkah yang boleh kita ambil, yang boleh kita lakukan? Ada tak perundangan yang orang kata menjaga hak mereka yang ditipu ni? Baik. Sedikit penjelasan berkenaan perkara ni, kita kena tahu apa penipuan yang kita terlibatlah. Okey, tapi kita letaklah contohnya sebagai pelaburan, contoh pelaburan. Sekiranya kita dah terbabit dalam scam pelaburan ni, benda pertama yang kita kena buat, yang bagi saya adalah kita kena dapatkan nasihat dulu. Dapat dari nasihat daripada yang pakar. Kerana kita tak nak dia terburu-buru tau. Okey, kalau kita dapat nasihat daripada kawan-kawan, yang kita khawatir adalah nasihat itu adalah bukan nasihat yang tepat. Okey, pertama sekali adalah kita kena buat laporan polis. Okey, kita kena buat laporan polis. Inilah di mana yang saya ingin tekankan bahawa sebelum membuat apa-apa tindakan, kita kena rujuk kepada yang pakar. Pakar yang paling baik adalah peguam. Okey. Dan tapi bila kita sembang pasal peguam ni, peguam kita akan cakap ni mesti ada melibatkan duit. That's why saya sarankan untuk kita dapatlah contohnya dapat nasihat guaman ni daripada contohnya daripada aktivis. Contohnya daripada saya sendiri ke, daripada sahabat saya di dalam Facebook ke, mereka selalunya akan lebih minat untuk membantu dalam kes-kes yang melibatkan pelaburan ini, kerana kita lebih baik kita cuba cegah dulu. Tapi kiranya benda itu berlaku, kita kena buat satu laporan yang mantap. Okey, kerana apa? Sebab dalam kes commercial crime ni, jenayah komersial ni, dia punya line tu very thin. Silap you buat laporan je, kes tu terus tak boleh, siasan susah untuk dibuka. Dan dia akan turun kepada dalam kes jenayah amla.
pegawai haram. Dan di sini kalau kita nak buka, sebaiknya adalah di bawah Seksyen 420 kes penipuan. Saya ingin tekankan dekat sini. Kes melibatkan pelaburan ni, skamer-skamer ni, diorang tak takut kalau you saman dekat mahkamah. Sebab diorang memang dah ready dah. Dan saya boleh katakan, mengikut pengalaman saya, 7 daripada 10 mereka ni dah bankrupt dah pun. Kalau you lantik peguam pergi ke mahkamah, diorang tak boleh dapat pun balik duit diorang. Paling kuat you filekan proof of debt bukti kebutangan je. Tapi mereka gentar kalau contohnya kita tangkap dan masuk dalam lockup, waktu tu bila dia maklumkan okey ni kes dibuka bawah Seksyen 420 penipuan. Tahu ke tidak, Seksyen 420 ni sekiranya anda dituduh bawah seksyen ni, anda boleh dikenakan hukuman minimum minimum 12 bulan, 1 tahun minimum, dan maksimum 10 tahun. Dan wajib dikenakan sebatan. Itu yang kita nak. Sekarang ni itulah kita saya sarankan laporan polis tu kena mantap. You silap sikit je, ada yang banyak saya dapat kes adalah mereka punya tujuan membuat laporan adalah untuk mendapat balik wang saya yang telah ditipu. Itu di mana salah? Cara yang terbaik? Cara terbaik adalah tujuan laporan adalah untuk siasatan lanjut pihak polis. Titik. So daripada situ pihak polis akan mudah untuk membuka kes kerana ini adalah kes jenayah. Kalau you kata tujuan untuk mendapat balik wang yang telah ditipu, itu adalah kes sivil. Tapi kalau dua-dua boleh ataupun tidak? Tak boleh. Tak boleh. Jangan sebut langsung. Biar sebab nanti bila you tulis dekat situ tujuan laporan polis adalah untuk menuntut wang yang telah ditipu dan untuk siasatan pihak polis kata, kita tak ada bidang kuasa. Sebab kalau you nak lantik kalau you nak dapatkan balik wang yang telah ditipu, kena nanti peguam. Jadi itu dah jadi bidang kuasa yang berbeza lah ya. Kita dah dengarkan sedikit daripada Cik Mahmud dan juga Tuan Kamal, Yana. Kita nak dengarkan juga. Ini pengakuan salah seorang mangsa yang tertipu daripada scam. Love scam. Jom kita saksikan. Sakit menimpa, sesal terlambat. Meletakkan sepenuh kepercayaan kepada lelaki yang baru dikenalinya dalam tempoh 2 bulan, wang simpanan bernilai ribuan ringgit yang telah dikumpul sekian lama hilang dalam sekelip mata. Wanita yang dikenali sebagai Nur Julia 30 tahun tidak menyangka telah menjadi antara mangsa jenayah love scam yang sekaligus telah meninggalkan kesan yang mendalam buat dirinya yang kini takut untuk mempercayai orang lain dan bercinta lagi. Pada mulanya saya berkenalan dengan bekas teman lelaki saya ni melalui aplikasi. Jadi lepas kenal lebih kurang seminggu, kami dah mula bercinta. Dan pada waktu tu juga, dia dah mula pinjam duit daripada saya. Pada awalnya, dia hanya pinjam jumlah yang sikit. Tapi makin lama makin banyak, tanpa saya sendiri sedar. Pada awalnya, dia mula pinjam duit tu atas alasan dia tengah dalam kesusahan. Lepas tu, dia gunakan macam-macam alasan lain. Dan atas sebab cinta, saya bagi je pinjam duit saya. Lepas sebulan dah nak masuk 2 bulan tu, saya perasan dia dah mula cuba untuk menghilang. Kadang-kadang bila saya call, dia tak angkat. Bila saya mesej, dia hanya balas patah. Bila saya tanya, dia cakap tak ada apa-apa, dia okey. Saya mula jadi tak keruan sebab bila saya ajak jumpa je, dia selalu ada alasan. Cakap banyak kerja lah. Saya dah dapat rasa saya dipermainkan sebab dalam masa kami bercinta ni, kami langsung tak pernah berjumpa. Jadi lama kelamaan saya jadi marah dan masa itulah saya mula minta balik duit yang dia dah pinjam pada saya tu. Tapi end up dia marah saya balik dan dia maki-maki dan kata saya berkira dan tak sayangkan dia. Saya kemudiannya terus bagi tahu dia untuk saya buat report polis dan disebabkan hal tu, dia terus menghilangkan diri dia. Bila saya cuba kontak, nombor dia tu rupanya dia dah tukar dan tak ada dalam perkhidmatan lagi dah. Sejujurnya saya sangat trauma dan saya sedih sebab saya rugi banyak sangat. Saya rasa tak akan senang untuk saya lepas ni bukakan hati untuk bercinta lagi, terutama sekali dalam masa terdekat ini.
Apa yang dilalui oleh mangsa ni tadi, mungkin satu dalam ribuan ataupun mungkin jutaan kes love scam yang berlaku. Bukan sahaja di Malaysia saya yakin, tapi seluruh dunia juga mesti ada yang terlibat ataupun terkena dengan love scam ni. Betul. Menjadi iktibar jugalah untuk kita. Tapi saya nak tanya Yana kepada Tuan Kamal. Kalau kita melihat kepada love scam, kita tahu kan bila kita scam tu banyak ada antara maklumat-maklumat kita yang macam betul. Bagaimana sebenarnya diorang mendapat maklumat ataupun detail kita? Secara terperinci ya, betul. Sumber terbuka ini banyak. Data terbuka lah kita kata. Nombor satu, oleh sebab hilaf kita sendiri, kita yang silap. Kadang-kadang isi borang apa semua tak koyak kan. Nak isi itu, nak dapat ni masuk peraduan and all that kan. Kita tak baca belakang tu. Pihak ketiga boleh menggunakan data ini bagi tujuan bla 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 bla, pemasaran ke apa semua. So satu, PDPA kan. Ya, itu silap kita lah. Kadang-kadang kat rumah pun isi borang kan. Apa benda lah semua isi. Alah salah. Tapi tak disiatnya, tak dikoyaknya. Jadi kita gumpa-gumpa baling. Yang kedua, kebocoran daripada sumber. Ini pernah dilaporkan. Sama ada cara godaman atau kerana integriti sistem atau orang tu sendiri. Kalau saya boleh buat RM300, jual sebandel kata nama orang, daripada saya pergi bakar, baik saya jual, dapat RM300. Kita kan sini sistem barter trade kan. Bagi data, ambil duit. Lepas tu, kita je tahu. So, ini yang banyak berlaku. Inilah punca kebocoran. Lagi satu part, kita expose diri kita banyak. Kalau kita tengok, kadang-kadang kat luar sana boleh sendiri tengoklah nombor kereta terpampang. Macam Fatin, helikopter terpampang. Misalnya, helikopter kontrol. Terpampang, ininya. Jadi daripada situ, seseorang boleh mendapatkan maklumat. Saya tak boleh cerita lah macam mana dia dapat tu. Yalah. Tapi very simple. Cuba yang di luar sana yang tengah menonton ni, dia juga boleh cuba masukkan nama dia atau nombor IC. Sebab kadang-kadang dia masuk satu-satu peraduan. Nombor IC ada sana, nama ada sana. Lepas tu masa dia grad pun nombor ada kat sana. Boleh cari. Jadi ini benda-benda yang kita sepatutnya scrub supaya tak muncul lah. Tapi kalau public profile macam tiga-tiga yang ada kat sini, sorry lah kan. Daripada tarikh lahir kan, keputusan PMR semua ada. UPSR semua ada. Jadi soalnya bagaimana dia digunakan. So adakah orang yang pergi mencari? Ada. Tetapi yang paling banyak sekali ialah orang lain belot. Dia ada benda tu dia bagi. Sebab nak kata software, saya tak ada kepakaran bagi godam. Tapi saya boleh gunakan software untuk masukkan dalam sistem ke mainframe ke ataupun laptop misalnya. Dan kemudian saya boleh dapat apa saja password ke apa yang ada dalam yang digunakan. Kita panggil keystroke, keylogger. So you log in, you tekan key. So I know exactly what key you tekan and then saya boleh masuk dalam sistem. It's quite easy. Kita hanya perlu tahu kat mana nak cari. Ini jadi dari mana orang dapat, yang kita nak elak sekarang peratusan yang paling bawah lah, iaitu kita sendiri terbahagi. Kita yang terbagi kan. Ni nombor IC saya kan. Ada juga macam tu. Ada. Sis nak pergi terbang, pasport dengan boarding pass. Lupa nak ni kan. Yes, kadang-kadang kita tag kan. Some of the numbers itu, alamat rumah, nombor personal, ada kat situ. So siapa-siapa yang tajam penglihatannya kan, jadi dia boleh tengok kata, ada tu. Katalah Fatah. Saya ada percaya 3 Fatah je. Fatah Amin, Fatah Iskandar, Fatah Rahman Brothers. Yang lain Fatah tak percaya. Lain Fatah Riuk. Fatah Riuk ni, dia nak cari seorang nama Suzi. Dia pun tengok Suzi kerja kat mana. Suzi kerja kat Tanjung Malim. Pun dia cari dapat. Gambar kepada gambar. Kita kan rajin tag. Banyak masa jadi scammer, kena all out. Purpose menjaringkan gol bukan dia punya objektif. Betul. Cari jalan sampai dapat tu. Perjalanan nak dapatkan tu yang seronok bagi dia. Takut. Yalah, Suzi tadi cakap, you jangan kacau I. Suzi kata kan, tapi Fatah tu tapi tak patah semangat. Tak patah semangat. Fatah tak patah semangat. Tapi slow ya. Tapi awak macam mana bunyi dot tadi? Awak. Kan. Jadi Suzi balik kerja, Fatah bagi awak. How's your day? Kan? Jatuhlah cinta. Cakap fikir dia, you kat mana, selalu mana you pergi? So, this is how. You tak tahu sama ada Fatah RB ni tadi dia buat untuk dia ke atau
dia bekerjasama dengan seorang lagi penjenayah kan. Kata penjenayah tu nama Pian lah. Orang nama Pian ni memang selalu jahat. Alfian misalnya contoh kan. Jadi dia membagi daripada sana dia pasarkan. Ada orang yang hanya menggunakan itu supaya dia dapat menjual data juga. Saya dapat Yana punya, dapat Fatin punya dan saya jual pada pihak ketiga. Jadi kalau macam mana data kita boleh hadir pula kat situ? Sama ada kita yang key in atau orang lain key in. Baik, maknanya kita sebenarnya dalam pada masa yang sama perlu berhati-hati juga. Sebab apa yang kita kongsikan di social media khususnya itu kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang terlepas pandang. Okey, ini nak tanya juga kepada Encik Mahmud. Kita betul objektif hari ini adalah untuk memastikan ramai daripada kalangan kita yang tidak terlibat dalam masalah scam ni dan sebagainya. Tapi mungkin juga boleh dijadikan sebagai orang kata nak buka mata mereka. Mungkin ada dalam kalangan scammer juga sedang menonton sekarang ni. Dari segi perundangan, apa yang akan terkena ataupun disabitkan kepada mereka sekiranya mereka ni ditangkap dan disabitkan dengan kesalahan menipu orang? Baik. Macam tadi, seksyen yang dikenakan kata yang paling serius bagi saya adalah seksyen 420. Kerana dia punya hukuman penjara itu adalah wajib setahun minimum dan maksimum adalah 10 tahun dan wajib dikenakan sebatan. Okey. Namun itu yang saya ingin tekankan, kita kena buat laporan polis ni adalah tujuan dia untuk juga mengelakkan mangsa-mangsa yang lain mungkin terkena. Sebab sama juga seperti mana skamer-skamer lain, diorang selalu improvise diorang punya teknik penipuan. Begitu juga pihak PDRM di mana mereka membuat satu aplikasi nama dia Semak Mule. So apabila ada laporan polis berkenaan dengan nombor akaun si Polan tu, skamer ni, dan selepas laporan telah dibuat, dia akan ada rekod sistem dekat dalam PDRM. So bila you check, okey, contohnya you jumpa penipu ni, okey, Casanova ni, so dia bagi nombor akaun. Selalunya scammer dia tak akan bagi nombor akaun dia. Dia akan bagi nombor akaun adik dia lah, keluarga dia lah, kononnya lah. So akaun tu lah yang akan boleh diguna pakai untuk kita cek. Oh, okey, cek nombor akaun, letak dalam sistem tu dia akan keluar. Berapa banyak laporan polis yang telah diadu atas akaun tersebut. Maksudnya kena peka dengan apa sahaja yang benda yang boleh dielakkan. Baik, kita nak cerita panjang sebenarnya Yana, tapi masa mencemburu kita. Kita harapkan apa sahaja yang dikongsikan, mungkin Tuan Kamal ada sedikit kata-kata paling-paling ringkas untuk mereka di luar sana bangun celik untuk kenal pasti yang tak nak jadi mangsa. Jaga hati, jaga jari, dua je. Jaga hati, jaga jari. Sebab kita andaikan kita paling kebal, sebenarnya tidak. Dalam dunia jenayah, sesiapa saja boleh menjadi mangsa. Okay? So, sama ada mangsa keadaan, mangsa yang telah dipilih, atau mangsa yang rela. So, tiga ni kena jaga-jaga. Hati kita yang dibolak-balikkan tu. Kan? Kita memang minta maaf cakap, kita tak berapa cantik. Tapi bila orang puji, awak lah yang paling cantik dalam dunia. Kan? Okay? Kalau kita memang cantik, kita memang secure, orang kata cantik, biasalah, cuba cakap something yang saya tak tahu. Kan? Tell me something I don't know. Tell me something I don't know. Tapi kalau memang tak biasa kena panggil cantik, orang cakap, walah, Cik Bedah. Ya Allah, bila kita tengok Cik Bedah, contoh. Sampai tak ada ayat nak menggambarkan. Baik, jadi, betul. Jaga hati. Okay? Jaga jari. Jaga jari. Ini yang akan tekan nombor akaun pindah-pindah. Ini yang risau ni. Baik, dan sedikit daripada Cik Mahmud sendiri kepada mereka di luar sana, apa mungkin nak diberitahu kepada mereka supaya tidak menjadi mangsa scam? Berhati-hati. Okey. Apabila ada satu tawaran luar biasa ni, kita sarankan untuk beliau untuk duduk dalam tempoh bertenang. Okey, kalau contohnya ada satu tawaran yang luar biasa, diorang akan letak you dalam satu keadaan pressure tau. Mana you tak boleh nak fikir. You just cakap sebagai seorang wanita, you punya secret you adalah you boleh pakai, I kena tanya husband I lah. Itu okey. Lepas tu you boleh tanya, dapatkan nasihat daripada suami, buat solat istikharah, dapatkan nasihat daripada peguam. Selepas tu insya-Allah kalau contohnya you dah buat apa-apa yang dapat restu suami, peguam pun dah cek memang smooth, cantik syarikat ni untuk labur, dan you boleh teruskan. Okey. Saya selalu guna alasan tu. Kena tanya suami dululah. Bijak. Okey, kita harapkan ramai lagi di luar sana yang mungkin ini sedikit sebanyak tips yang boleh kita berikan untuk kita tidak terjerumus dalam jenayah scam ini. Kita harapkan lebih peka, lebih berhati-hati, jaga hati, jaga jari dan juga
terus hati-hati. Betul, dan ada juga yang beritahu saya kalau tak nak ditipu di atas talian dan sebagainya, jangan guna password yang sama untuk semua social media kita ataupun akaun bank kita. Kalau di bank A, akaunnya passwordnya begini, akaun B, pastikan passwordnya yang berbeza. Jadi susah mereka nak hack ke semua sekali. Okey, baik, itu sahaja dari terima kasih kepada tetamu kita sekali lagi. Itu sahaja perbincangan untuk hari ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. PRU ni, apa yang saya tahu, kalau sebelum ni had umur yang boleh kita undi start daripada 21, tapi start daripada PRU 15 ni dah umur yang 18 tahun pun dah boleh start untuk mengundi. So saya rasa baguslah untuk negara ni, meaning macam umur 18 tu pun dah cukup untuk berfikir secara betul mana satu yang dia nak pilih untuk jadi kerajaan untuk Malaysia. So apa yang saya tahu tentang PRU adalah pilihan raya umum. So untuk PRU ni kita ada 222 parlimen. Selain itu, yang apa yang saya tahu, kalau dulu untuk mengundi kita kenalah berumur 20 tahun ke atas, tapi sekarang setelah undang-undang digubal, kita bermula daripada umur 18 tahun. Dan kita ada dua, satu PRU dan satu PRN. Pilihan raya, apa yang saya tahu, pilihan raya ni akan berlaku 5 tahun sekali. Lepas tu terdapat pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri. Untuk tahun ni ada kelainan sikit, di mana sebelum-sebelum ni pilihan raya hanya untuk 21 tahun ke atas, tapi untuk tahun ni 18 tahun ke atas pun dah boleh mengundi. Jadi untuk pilihan raya tahun ni, seperti yang kita tahu, pilihan raya akan diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan pada dulu kita punya undang-undang pilihan raya yang mengundi hanyalah 21 tahun. Tapi kini untuk PRU 15 kita umur 18 kita dah boleh start mengundi lah. Jadi untuk pilihan raya kita ada dua jenis pilihan raya. Untuk pilihan raya umum serta pilihan raya negeri lah. Fatin, bahang pilihan raya semakin dirasai, apatah lagi tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum menjelangnya tarikh untuk kita semua rakyat Malaysia pergi mengundi. Ya, dan hari ini pastinya kita nak membuka, nak lebih banyak lagi pendedahan. Kalau tadi kita dengarkan lebih kepada golongan belia, bagaimana pendapat mereka, fahaman mereka berkenaan dengan pilihan raya. Tetapi untuk hari ini pastinya untuk golongan wanita khususnya, apa agaknya peranan wanita dari segi pencalonan kerusi-kerusi yang ditandingkan dan juga peranan yang pergi mengundi ini. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dan pensyarakanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Okey, macam tadi kita dengar rata-rata berkata yang bahawa memang ramai yang sudah tahu umur untuk mengundi itu daripada 21 dah jadi ke 18. Dan ini kita lihat dari segi peranan dan juga tanggungjawab anak-anak muda khususnya yang mana mereka juga bertanggungjawab untuk mencorak hala tuju negara. Tetapi bagaimana sebenarnya sebagai ibu bapa kita nak menerapkan ilmu dan memahamkan yang kepada anak-anak kita ni betapa pentingnya pilihan raya, dan mereka ini juga turut sama membantu terhadap orang kata kelembagaan kerajaan. Ya, terima kasih Fatin dan Riana. Saya melihat bahawa apabila kita melaksanakan undi 18, ini merupakan kali pertama dalam sejarah politik negara, dan sudah semestinya kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuklah daripada keluarga sendiri yang melihat bahawa ini merupakan satu perkara yang jauh daripada akal fikiran ataupun boleh kita katakan masih lagi belum sampai untuk difikirkan oleh belia ataupun anak muda. Ya, apatah lagi usia 18 itu pandangan itu pelbagai, yang melihat belum lagi matang, kemudiannya yang belum lagi mencapai satu tahap ahli yang dewasa. Namun kita kena lihat dalam dua konteks, sama ada pendidikan formal dan tak formal. Bagi saya kita sudah tidak cukup masa ya menjelang PRU 15 yang akan datang. Peranan keluarga itu sangat penting. Ibu di dapur, ya, ibu yang keluar bekerja, ya, keluar bersama dengan anak-anak, dapat menasihati anak-anak lagi. Gunakan peluang-peluang tersebut, sama ada di dapur ke, di ruang tamu ke, ya, masa dengan keluarga ke, terangkan kepada anak-anak
pentingnya untuk anak keluar mengundi kerana kalau kita salah pilih dalam PRU 15 kita akan melihat kesannya itu besar. Sebab itulah bagi saya yang penting hari ini bagaimana ibu bapa mendekati anak-anak dengan cara yang lebih tidak formal. Berbanding dengan kita biarkan anak-anak itu mendapat maklumat secara berleluasa tanpa kawalan dan kita akan lihat satu kesan yang tidak baik kepada proses demokrasi. Sebab itulah saya suka sebenarnya kalau kita gunakan ruang yang sedia ada ni, misalnya media ataupun masa makan bersama dengan keluarga ataupun apa saja yang tidak formal itu, sekurang-kurangnya kita dapat memberi satu arah tuju kepada anak kita supaya mereka dapat memilih calon ataupun parti yang sebenarnya baik untuk bukan saja keluarga kita, segmen masyarakat kita luas. Betul. Bukan sahaja keluarga tapi juga kepada masyarakat, ya, negara, yang akhirnya kesan baik itu kepada keluarga kita sendiri. Betul. Dan mungkin lebih kepada pendedahan daripada rumah, permulaan yang kita lakukan di rumah. Tapi doktor, bagaimana pula untuk isi rumah ataupun institusi keluarga ini yang mereka tidak ada orang kata pemikiran yang mana pentingnya seorang itu pergi mengundi, itu boleh menjadikan ataupun mencorakkan sesuatu orang kata negara dan sebagainya, tapi bagaimana untuk pendedahan awal dari segi pemikiran ibu bapa juga untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak? Saya lihat ini merupakan satu budaya dalam masyarakat kita. Apabila kita cakap tentang politik je, oh ini untuk orang tua-tua. Anak muda, kanak-kanak tak perlulah campur tangan. Ataupun bila orang tua-tua berbincang di contohnya perayaan ke balik ke kampung ke duduk semeja, anak muda seolah-olah macam masa terpinggir, tak boleh berbincang tentang soal politik ataupun masuk sekali berbincang tentang soal politik atau demokrasi. Jadi pemikiran ini perlu dibuang. Kerana persediaan untuk membentuk kematangan itu sebenarnya bermula pada rumah. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita mula bersedia untuk bercerita dan terbuka dengan anak-anak dan melihat bahawa anak-anak ini merupakan pewaris kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Jadi itulah sebenarnya kalau kita dapat buang budaya politik yang lama, budaya pemikiran, kita bawa anak-anak untuk lihat oh bendera di tepi jalan kan, apa makna bendera ini, parti mana ataupun calon ini macam mana cara dia bercakap. Itu semua kita kena bagi pendedahan pada anak-anak. Oh jangan adik, jangan pilih calon ni, dia cakap terlalu kasar ya ataupun laser ya. Macam mana kita nak pilih pemimpin yang terlalu laser untuk memimpin masyarakat? Jadi tugas ibu bapa itu sebenarnya sangat besar dan luas, bukan sahaja untuk kita beri pendidikan politik, tapi sebenarnya kita nak mendidik mereka itu bagaimana untuk memilih pemimpin yang betul-betul ada ciri-ciri, ya, bukan sahaja untuk pimpin keluarga tapi pimpin negara. Okey, baik. Tapi kan doktor, kalau kita bercakap tentang undi, memang undi itu adalah rahsia. Tetapi kita nak bercakap dari konteks tanggungjawab dan juga peranan. Macam mana sebenarnya adalah cara dan jalan terbaik buat ibu bapa khususnya untuk memahamkan anak-anak mereka tentang konsep pilihan raya dan apa sebenarnya pilihan raya itu? Ya. Kalau kita nak memaksa anak-anak, contohnya baca surat khabar, baca majalah yang ada maklumat tentang politik, saya berpandangan itu bukan masanya. Sekarang bukan masanya. Ya. Sebab anak-anak sekarang dia faham dan lebih minat kepada gadget, ya, TikTok. Dan kalau ada video-video di TikTok ataupun YouTube yang boleh menarik perhatian ataupun bagi ilmu pada anak-anak, saya rasa why not kita kongsi dalam grup WhatsApp keluarga. Oh, ini kita pilih. Saya yakin sebenarnya setiap daripada kita ada grup WhatsApp keluarga. Jadi melalui grup WhatsApp itu dapat kita sharekan video-video yang baik, bagaimana untuk kita bawa anak-anak. Contohnya kita akan ada kempen 2 minggu pilihan raya. Kita bawa anak-anak kita hujung minggu, ronda kawasan, tengok, kenal jenis bendera, kenal muka-muka pemimpin. Kita kata pemimpin ni jarang turun padang, jangan pilihlah. Jadi waktu inilah yang kita perlu lunaskan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, menerusi waktu kempen, bagi pendidikan, ya, secara tidak formal. Saya yakin sebenarnya sentuhan hati kepada anak-anak itu menerusi pembelajaran secara tidak langsung itu bagi saya lebih mudah membanding kita paksa anak-anak untuk pilih parti A atau parti B. Ya, betul. Sekarang dah tak boleh dah anak-anak nak pilih parti A, pilih parti B, kita secara paksa tak boleh. Sebelum ni kita lihat di Felda ke atau kawasan-kawasan pedalaman, pemilihan parti mengikut keturunan. Ya, kalau atuk pilih parti A,
sampai cucu lah pilih parti A. Jadi sekarang dah berubah. Ya, anak-anak dah keluar belajar, dah lihat pemandangan kehidupan yang lebih luas. Jadi kita kena didik dan bagi panduan kepada anak-anak kita. Saya rasa pemilihan yang lebih rasional lah, bukan untuk membenci, tapi kita ada menilai parti mana ataupun apa agaknya keputusan ataupun pilihan yang kita nak lakukan. Saya kira kan pergi keluar mengundi ni satu pengalaman juga. Kerana 5 tahun sekali kan, kalau kita tak kata rebut peluang tu, kita tak ada rasa kata cintakan negara semangat tu. Itu yang kita nakkan. Dan mungkin juga doktor boleh kongsikan tentang bahaya. Bahaya sekiranya ada dalam kalangan kita yang tidak menitik beratkan ataupun memandang enteng tentang pilihan raya ni. Sebab apa sahaja yang anak-anak lihat ibu bapa lakukan, mungkin anak-anak itu juga akan ikut sama. Dan kalau ibu bapa itu juga kelihatan seolah-olah tidak ingin untuk terlibat dalam proses mengundi dan sebagainya, tak mustahil ini juga yang akan turut dirasakan oleh anak-anak ini. Jadi bahaya ini, doktor, kalau boleh diterangkan. Sebab itulah saya lihat suara wanita kali ini sangat tinggi dalam PRU15. 50.17% pengundi wanita yang akan mengundi dalam PRU15. Majoriti. Dan kita lihat dalam konteks negara kita, kita hari ini hanya mempunyai 5 menteri wanita. Dan kita mempunyai 33 ahli parlimen wanita sahaja. Berbanding dengan United Kingdom, mereka ada 225 ahli parlimen wanita. Jadi kita sebenarnya masih lagi jauh untuk bergerak ke hadapan, untuk mengangkat wanita dalam konteks pilihan raya. Dan sudah semestinya saya lihat dalam berkeluarga, yang penting suara ibu itu dapat mempengaruhi segalanya. Ya, walaupun ayah sebagai ketua keluarga, tetapi akhirnya ayah akan rujuk kepada ayah pun ikut cakap mak. Ayah akan ikut cakap mak. Jadi dalam keadaan tersebut saya lihat ibu itu mainkan peranan yang penting, ya, supaya dapat bagi satu didikan nasihat kepada anak-anak, kepada mereka untuk turun mengundi. Dan yang ada di luar kawasan jauh pun, sebab kita tengok universiti dah berikan pelepasan untuk pulang mengundi. Jadi inilah peranan ibu dan ayah kita. Peranan ibu telefon anak balik mengundi, samalah seperti ziarah ibu dan ayah, ya. Kemudian dapatlah kita spend time bersama-sama ketika tempoh cuti tersebut. Jadi tarikan-tarikan itu dapat kita bagi satu tarikan kepada anak-anak supaya mereka lihat bahawa bukan sahaja peluang itu digunakan untuk balik mengundi, tapi sebenarnya balik juga untuk lihat ibu dan ayah, dan ibu dan ayah dapat selitkan nasihat-nasihat itu supaya mereka tidak sekadar balik, tidak pergi mengundi, dan kalau balik mengundi pun kena pilih calon-calon yang tepat supaya tidak menjadi satu titik hitam kepada masa depan negara yang akan datang. Betul. Saya kira sebelum kita berkempen keluar, kita berkempen dulu sesi keluarga kan. Untuk kita faham apa sebenarnya erti orang kata pilihan raya itu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor. Cukup jelas, cukup padat pengisian dan juga perkongsian daripada doktor. Terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dan mensyarah, kanan Jabatan Pentadbiran Awal Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Malaya. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Macam-macam yang telah kami kongsikan. Dan ada satu lagi perkara yang ingin kami war-warkan kepada anda. Mungkin dah nampak dah ni teaser-teaser drama ni sedang ditayangkan. Iaitu berkenaan dengan Sentuhan Najwa Lestari, yang mana saksikan gandingan hebat Alif Muhaimin dan juga Afifah Nasir dalam drama terbaru bertajuk Sentuhan Najwa setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam hanya di slot Lestari TV3. Saya dengar cerita ni berkenaan dengan kesedaran tentang HIV. So sangat-sangat menarik. Jangan lupa saksikan ya. Dan bercakap mengenai kesedaran HIV, dia ada kena-mengena juga untuk esok kita akan bawakan topik kesihatan, iaitu kesedaran kanser payudara. Betul, bersama dengan saya dan juga Sugita. Kita akan bercakap tentang kesedaran kanser payudara ni. Mungkin kepada anda yang ada sebarang perkongsian, sebarang persoalan, sebarang kegusaran dan kekhawatiran yang ingin disuarakan, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, dan hari ini kami harapkan anda mendapat satu manfaat kesedaran yang sangat-sangat saya kira luar biasa lah. Kerana apa? Tetamu-tetamu kita dah kongsikan tak dapat banyak, tapi sedikitlah antara apa yang perlu kita waspada sebelum kita menjadi mangsa scam. Kita jaga orang kata hati kita, kita jaga
tindakan kita, jari kita dan juga waspada sentiasa. Betul, dan saya juga tertarik apabila Encik Mahmud tadi cakap tentang sesuatu yang terlalu bagus yang kita dengar. Too good to be true. Kebiasaannya perkara yang too good to be true, laburan-laburan yang terlalu baik, yang terlalu luar biasa, pulangannya tak masuk akal kita dengar, jauhi daripadanya. Saya nak tambah lagi satu, mungkin juga untuk anak-anak yang berada di luar, mungkin kena selalu ingatkan ibu bapa kita di kampung, kalau ada telefon ke, ada orang mesej ke, jangan reply, jangan cepat sangat transfer dan sebagainya. Ingat mengingatilah sesama kita. Dan khususnya daripada wanita kepada wanita, jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata manis lelaki. Terutamanya lelaki yang kita tidak kenal, yang hanya dikenali dalam talian sahaja. Ingat, kalau lelaki tanya cakap apa, kita tanya suami kita dulu. Kalau tak ada suami, kita tanya bapa kita dulu. Okey, baik. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Stay safe semua. Jumpa esok. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata